Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, ahli jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah baru selesai tugasan pertama pagi ni. Sembahyang subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan diterima ibadat kita pagi ni. Masuk hari ini kepada hadis yang ke-21 daripada Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Hadis yang ke-21 ni riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taghsilul maniyya min saubin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma arahu fihi buq'atan aw buq'an. Wa fi riwayatin ukhra buq'an. Jadi hadis yang pertama ni berkait dengan mani, hukum air mani. Jadi hadis ini riwayat Aisyah diceritakan bahawasanya Aisyah membasuh mani. Annaha bahawasanya Aisyah kana taghsilul maniyya. Dia membasuh air mani min saubin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baju Nabi, daripada berkain yang Nabi pakai. Summa arahu fihi buq'atan aw buq'an. Kemudian dilihatkan padanya buq'atan aw buq'an, beberapa tumpuk air mani. Buq'atan aw buq'an, satu tumpuk ataupun beberapa tumpuk. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat lain buq'an, beberapa tumpuk yang basah daripada air mani, bekasan. Dalam hadis ini dia ada kaitan dengan satu lagi hadis yang lain yang tak disebut dalam Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ini, tapi ceritanya sama. Hadis yang lain itu juga hadis sahih. Kata Aisyah, kuntu aghsiluhu min saubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku basuh mani itu daripada pakaian Rasulullah. Fa yakhruju ila salati, kemudian Rasulullah keluar solat. Wa asarul muslimin fi saubihi wuqa'al ma', dan masih ada kesan air mani itu pada baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dalam kitab Bukhari dia letak dalam bab iza ghasala janabah aw ghairaha falam yazhab asaruhu. Bila seorang itu basuh janabah dan masih ada tinggal kesannya pada janabah berkenaan. Jadi kita tengok pada hadis ini, satunya Aisyah basuh air mani itu disebut dalam huraian kepada hadis ini. Air mani itu bercampur antara mani Aisyah dan mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam dia nak basuh air mani pada baju Rasulullah itu, maka dia lihat ada kesan, masih ada kesan-kesan pada baju Rasulullah. Jadi daripada hadis ini para ulama dia buat mari satu kesimpulan, satu istinbat bahawasanya air mani ini tidak najis. Sebab bila Rasulullah
Bila dibasuh tu masih ada kesan dan Rasulullah pergi sembahyang dengan kesan itu. Jadi air mani mengikut hukum fiqh kita tidak najis. Ada dua pandangan. Dalam mazhab Imam Syafi'i memang tidak najis air mani. Jadi Imam Syafi'i dalam mazhab ulama mazhab Syafi'i dia sebut di sini kenapa dibasuh? Tak najis pun kenapa basuh? Ini masuk dalam bab walaupun dia tidak najis tetapi dia dianggap mustaqzar dipanggil, benda kotor. Jadi sunat dibasuh. Begitu. Jadi macam air kahak yang keluar dari mulut, dia tak najis. Air hingus tidak najis tapi orang tengok dia benda tu kotor dan kita sunat basuh kesan-kesannya. Jadi yang berlaku dalam hadis ini, Aisyah basuh air mani itu, kemudian dalam riwayat yang tak sebut dalam hadis ini, riwayat lain, bila lepas itu masih ada kesan-kesannya tapi Rasulullah keluar sembahyang dengan kesan-kesan begitu. Jadi menunjukkan tidak najis air mani. Dalam mazhab Imam Malik dengan Abu Hanifah, dia kata najis air mani. Jadi bila najis, jadi lagu mana pula dia hurah hadis tadi? Sebab bila najis kena basuh. Bila basuh masih ada kesan-kesan. Jadi disebut hadis itu Nabi keluar pergi sembahyang dengan kesan yang ada itu. Jadi diistimbatkan daripada hadis ini, kalau bagi mazhab, bagi ulama yang mengatakan air mani itu najis, mereka beristimbat kalau sudah dibasuh najis berkenaan dan ada kesan-kesannya yang tak hilang, kesan-kesan yang tak hilang itu, maka itu sudah dianggap suci. Ini walaupun air kesan air mani masih ada, maka sudah dianggap suci sebab sudah dibasuh. Jadi itu bagi ulama yang mengatakan, yang berpandangan air mani itu najis, iaitu Imam Malik dengan Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan air mani ini tidak najis. Dan itu yang kita pakai di sini pun dalam kepada mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam hadis ini ada, kalau nak ambil pengajaran daripada hadis ini ialah satunya air mani ini, walaupun satunya air mani tidak najis kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, dan yang kedua sunat kita basuh kesan-kesan yang ada air mani itu supaya bila, sebab dia walaupun tidak najis tapi masih lagi dipanggil mustaqzar. Orang anggap benda tu satu benda yang kotor. Jadi masuk dalam bab adab kita basuhlah benda-benda kotor ini kita buang. Jadi ini huraian kepada hadis ini. Jadi basuh tu bukan kerana basuh wajib, tapi basuh tu basuh sunat kerana nak membersihkan. Jadi itu nak menghimpunkan antara dua riwayat tadi. Satu riwayat yang mengatakan Aisyah basuh air mani itu, dan satu riwayat lagi basuh air mani tapi ada kesan, tapi masih pergi keluar, Rasulullah keluar sembahyang dengan pakaian berkenaan. Jadi menghimpunkan dua hadis itu, basuh di situ ialah basuh bukan basuh wajib tapi basuh sunat. Jadi air mani kita banyak jenis air. Air mani, air mazi, majis. Satu lagi air wadi. Air wadi bukan air wadi, al-wadi sungai ni dah. Air wadi yang juga keluar daripada maluan. Biasanya keluar semasa kita angkat barang berat dan sebagainya, badan penat, dia keluar, itu air wadi. Itu najis. Air mazi satu lagi. Air mazi, air yang keluar dalam keadaan ada syahwah. Ada syahwah, maka air mazi itu keluar. Adapun air mani, air yang keluar dengan ada rasa kelazatan. Jadi itu beza antara tiga jenis air itu. Tapi air mani dia suci, dia tidak najis. Jadi ini masuk dalam bab taharah, bab yang berkaitan dengan bersuci dalam hukum fiqh kita. Jadi dalam fiqh kita ni, dan ditunjukkan oleh para sahabat, benda-benda yang berkait dengan
privacy individu ni, privacy ni pun ditanya, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada panduan kepada umat manusia tentang perkara tersebut. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-22 juga riwayat daripada Aisyah. Banyak hadis Aisyah pagi ni. Yang Aisyah ni isteri Rasulullah yang ketiga. Satu-satunya isteri Rasulullah yang Rasulullah kahwin itu masa dara, masa anak dara. Hak lain isteri Rasulullah semua janda. Jadi Aisyah ni seorang. Dan antara yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Sebab Aisyah ni banyak bersama Rasulullah. Jadi dia banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah. Sehingga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dia kata, satu suku daripada hukum syariat ni marinya kok jalur riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Inna rub'a, kata Al-Hakim, inna rub'a ahkamis syariati nuqilas an sayyidati Aisyah. Satu suku, 1/4 daripada hukum syarak ni diriwayatkan dan melalui Sayyidatina Aisyah. Itu sebab menunjukkan banyak riwayat-riwayat hadis ni daripada Aisyah, kerana kebersamaan Aisyah tu banyak masanya bersama Rasulullah SAW. Jadi banyaklah dia dapat dari Rasulullah dan diriwayatkan. Anak bagi Abu Bakar. An Aisyah qalat, diriwayatkan daripada Aisyah qalat, berkata Aisyah, kanas ihdana tahidu. Juga masih lagi dalam ini hukum haid. Kanas ihdana tahidu summa taqridu ad-dama min thawbiha inda tuhriha fataghsiluhu wa tandahu ala sa'irihi summa tusalli fihi. Ini berkait dengan hukum haid. Berkata Aisyah, kanas ihdana tahidu. Salah seorang daripada kami, isteri Rasulullah, tahidu, datang haid, berdarah haid, keluar haid. Summa taqridu ad-dama min thawbiha inda tuhriha. Kemudian jadi isteri Rasulullah ini taqridu, salah seorang daripada isteri Rasulullah, taqridu ad-dama min thawbiha. Dia sapulah, buang, dia buang, bersihkan darah daripada bajunya yang terkena darah haid inda tuhriha. Fataghsiluhu, kemudian dia basuh darah berkenaan, wa tandahu ala sa'irihi, kemudian dia rinjis kepada tempat itu dengan air, summa tusalli fihi, kemudian sembahyang. Jadi hadis ini berkait dengan basuh darah haid, kesan-kesan darah haid. Ini kita orang lelaki jangan campur lah. Ini urusan orang perempuan. Tapi ilmu tu orang lelaki kena campur. Bagi tunjuk ajar kepada ahli-ahli dia, ahli-ahli rumah. Kita ada macam-macam di darah. Tak ada macam-macam jenis air. Darah pun ada macam-macam jenis darah. Hukum darah, pada asalnya hukum darah yang mengalir najis. Kecuali darah yang tak mengalir macam hati, limpa, itu darah tak mengalir dia panggil. Tapi darah yang mengalir, damul masfuh yang disebut dalam Al-Quran, au damam masfuha, itu darah itu najis. Jadi darah haid kita ada macam-macam. Dari darah haid, darah najis kena basuh. Ada darah haid, darah nifas, darah istihadah. Ini 3 jenis darah bagi perempuan. Darah haid, darah yang kita orang panggil bulanan, darah period bulanan. Kebiasaan 7 hari, 8 hari. Sekurang-kurang haid itu 1 hari itu. Sepanjang-panjang dia 15 hari. Sebab itu sekurang-kurang tempoh suci 15 hari. Jadi kaedah 1 hari, 15 hari ini sebab dia nak tentukan bila darah tu dia mari tak ikut perjalanan. Darah haid itu darah yang keluar secara tabii bagi orang perempuan. Darah nifas, darah yang keluar masa bersalin. Itu paling banyak dia 60 hari, paling lama. Kebiasaannya 40 hari.
paling sikit masa dia keluar sekaligus itu. Satu lagi dipanggil wiladah. Wiladah ni dia kena masbak. Ni semua kena wajib mandi belakang ni. Kalau wiladah ni bersalin. Tak keluar darah pun bersalin, dia wajib mandi. Jadi satu lagi istihadah. Istihadah ni darah penyakit dia panggil. Darah penyakit ni darah dia orang perempuan yang mari darah istihadah, dia tak macam haid lah. Dia wajib sembahyang, wajib macam biasa, cuma dia wajib basuh. Dia basuh dan pastikan itu tidak memberi kotoran lah. Itu istihadah. Jadi dalam hadis ini Aisyah sebut, dia kata salah seorang daripada kami, isteri Rasulullah, mari haid, keluar darah haid, kemudian dia basuh, dia buangnya taqridu ad-dama min sawbiha. Ada riwayat lain sebut taqrisu. Dia buang darah itu daripada bajunya, fataghsiluhu, dan dia basuh. Wa tandahu ala sa'irihi, kemudian renjis. Summa tusalli, kemudian dia sembahyang. Bila dia dah suci, indah tuhriha, di mana dah hujung haid, dia suci dah. Jadi dalam hadis ini disebut taqridud dama, iaitu dia buang darah itu. Kalau taqridu ni ada, kalau ada satu lagi riwayat taqtarisu. Ni dengan dha, yang satu lagi riwayat dengan sa. Taqtaridu, taqtarisu. Tapi dua-dua makna itu sama, iaitu dia buang itu dengan cara dia tidak basuh dengan air, dia buang kesan dulu. Buang kesan dulu, lepas tu baru dia mandi, basuh. Jadi ajaran oleh Aisyah, oleh dalam riwayat hadis ini menyebutkan, diambil daripada hadis ini, fatarsiluhu itu maksudnya wajib dihilangkan najis itu dengan menggunakan air. Ini darah haid. Dan kesan-kesan yang ada itu wajib dihilangkan dengan dibasuh. Dan dalam hadis ini juga sebut tentang tandahu. Tandahu ni bukan basuh, dia renjis. Jadi para ulama dia huraikan kenapa satu basuh, satu kena renjis dengan air. Macam air kencing kanak-kanak yang umur 2 tahun ke bawah, yang tak makan sesuatu selain daripada susu ibu dia, hukum dia renjis begitu je air. Tak perlu kita basuh, tak perlu kita cuahkan dengan air. Jadi para ulama menyebutkan, yang pertama itu fatarsiluhu, isteri Rasulullah ni dia basuh kesan-kesan darah. Dan yang keduanya tandahu, itu di atas baju yang kena darah tadi. Tandahu itu maksudnya di kawasan-kawasan yang selain daripada kawasan yang kena darah itu, sebab nak masuk dalam bab ihtiyat, cukup dengan direnjihkan air saja di kawasan lain yang tak kena darah. Itu dia nak huraikan kenapa antara tarsiluhu basuh satu, kemudian tandahu satu, renjis air. Jadi renjis itu bukan di atas darah haid itu, yang tepat kena darah haid, tapi yang renjis itu di kawasan lain, kawasan baju lain, kawasan-kawasan lain, bahagian lain yang tak kena darah berkenaan. Itu huraian kepada hadis ini. Kemudian bila sudah mandi tadi, kemudian sudah basuh, kemudian summa tusalli, dia sembahyanglah selepas itu. Jadi dalam hadis ini, kalau dalam Bukhari disebut hadis dalam bab ghuslu damil haid, basuh darah haid. Sebab darah haid ini dia najis. Bila najis, baju, kesan-kesan yang kena darah itu wajib dibasuh dengan air. Ini hukum hakam yang berkait dengan darah. Yang pertama tadi berkait dengan air. Kita sambung lagi. Jadi bab haid ini dia bab yang berkait dengan, sebab tu beza antara lelaki dan perempuan ni banyak hukum hakam tu beza. Sebab tu tak boleh nak berdeki. Orang perempuan tak boleh nak berdeki orang lelaki. Orang lelaki nak berdeki orang perempuan. Nak berdeki dengan benda kejadian Tuhan, macam tu tak boleh. Sebab tu nak tukar-tukar jantina tak boleh. Sebab itu kejadian Tuhan. La tabdila li khalqillah. Tak boleh kita nak tukar-tukar kejadian Tuhan. Dan Tuhan tentu dah kamu lelaki, duduk lelaki situlah. Dah Tuhan tentu dah orang ni perempuan, duduk dengan perempuan begitulah. Nak tukar-tukar mari-mari tak boleh. Sekejap nak tukar ke sini, sekejap nak tukar ke situ, itu bukan. La tabdila li khalqillah. Disebut dalam Quran. Tak boleh kita tukar ganti kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat nak tukar, nak tasyabbuh pun tak boleh. La'anallahu al-mutasyabbihin wal mutasyabbihat. Allah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknati
Orang lelaki yang nak tiru perangai orang perempuan nak tiru perangai lelaki. Sebab tu cara berpakaian tak boleh. Orang lelaki tak boleh pakai cara orang perempuan. Mari kita nak orang lelaki nak pakai baju kurung. Pergi beli baju kat kedai, tempoh baju kurung. Tapi orang lelaki tak boleh, sebab baju kurung tu dikenali di kalangan orang perempuan yang pakai. Sama juga orang perempuan tak boleh pakai baju serupa orang lelaki. Dia jadi tasyabbuh. Bila tasyabbuh, itu termasuklah hadis tadi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sampai tahun tu syarak nak jaga perbezaan antara orang lelaki dengan orang perempuan. Ya, mana stay dalam kejadian asal begitu. Bukan setakat itu saja. Menyebabkan kejadian kita nak ubah apa-apa kejadian yang bersifat tubuh badan manusia ni, kita nak ubah kejadian itu tak boleh. Sebab itulah yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tukar kaki, nak letak di tangan, nak tukar, nak operate, nak tukar, tak boleh. Itu kejadian Tuhan yang diciptakan, ada hikmah dan kecantikannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia ini sebaik-baik kejadian. Jadi kita nak tukar pergi mari, itu tidak boleh. Kecuali kerana sakit dan sebagainya. Kerana ada sebab. Ada sebab kita nak ubah tu kerana kecacatan, kerana sakit, itu lain cerita. Tapi saja-saja nak tukar tanpa sebab itu tidak dibenarkan dalam syarak. Dunia akhir zaman sekarang ini kita lihat macam-macam berlaku. Itu yang timbul LGBTQ. Jadi sikit lagi dia sambung koh panjang. Dulu LGBT, dulu LGB kan. T lepas tu tambah Q. Sekarang lepas ni mai huruf apa pula? Makin panjang. Ini semua tu tabdil khalqillah. Mengubah ciptaan Allah, dan kita rasa cukup gerung dengan yang berlaku sekarang ni. Sebab tu ada dipertanyakan kepada pejabat mufti tentang tempat untuk klinik lah. Klinik untuk grup ni lah. Klinik untuk grup ni mengubah kejadian dia tu. Apa hukum buka klinik? Jadi kalau buat benda tu pun haram, buka klinik untuk tu pun haram dah. Tak boleh kita nak entertain manusia yang nak ubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang turun bala nanti satu hal, semua orang akan terkena bala berkenaan. Jadi benda-benda yang akhir zaman, benda-benda yang berlaku sekarang ini memberi satu peringatan kepada kita semua bahawasanya kita ni dalam semua keadaan kena istiqamah dengan agama Allah ini. Zaman akan terus berjalan, terus bergerak, kemajuan manusia ni berlaku. Itu pun Tuhan yang bagi ilmu ke manusia, kemajuan cukup tinggi dan sebagainya, tapi jangan sampai kemajuan itu langgar hukum syarak. Teknologi tinggi pun dia ada batasan dia. Jangan sampai bila teknologi tinggi sampai kita boleh ubah kejadian manusia, kita pun ubah kejadian manusia. Itu teknologi begitu tidak membawa kebaikan kepada manusia. Teknologi yang dibenarkan, teknologi yang memudah carakan kehidupan manusia di atas muka bumi ini, itu boleh buatlah. Dulu nak pergi haji, naik kuda, naik unta, sekarang naik kapal terbang, itu teknologi begitu tak apa, bagus sebab memudahkan ibadat. Dulu surau, masjid zaman Rasulullah dulu tak ada lah macam ni, bata taman begitu je. Tapi teknologi zaman sekarang ada aircon, selesa lah kita semayang dan sebagainya, ada cadar, ada kapet. Itu teknologi yang memudah carakan kehidupan manusia, itu tak ada masalah. Tapi jangan sampai mengubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum haid ini hukum berkaitan dengan perempuan. Jadi segala hukum hakam dia terletak kepada yang telah ditentukan oleh hukum syarak. Jadi kalau orang perempuan, orang yang sikit lagi orang transgender ni, orang yang ubah kejadian, ibadat dia macam mana? Ibadat dia ikutlah hukum hakam dia yang asal. Walaupun dia dah tukar kejadian dia, hukum hakam asal dia lelaki, contoh. Maka lelaki lah dia, buat haji pun cara lelaki, semayang pun cara lelaki, pergaulan dengan orang lain pun hukum asal itu tetap sebagai seorang lelaki.
Dia tak boleh bila dia dah tukar kejadian nak ubah hukum hakam Tuhan, itu tidak boleh. Dah lah ubah kejadian, nak ubah hukum hakam Tuhan pula dua kali langgar hukum syarak. Kita sambung hadis sikit lagi, juga berkait dengan banyak hadis orang perempuan hari ni. An Aisyah juga daripada Aisyah, anna mar'atan min al-ansari qalat lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa aghtasilu min al-haidi? Qala khuzi firsatan mumassakatan fatawadda'i biha salasan. Summa inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam istahya fa'arada biwajhihi aw qala tawadda'i biha fa akhadhtuha fajazabtuha fa akhbartuha bima yuridu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini kalau dalam Bukhari dia letak dalam bab waslul mahid, basuh haid, basuh darah haid. Anna mar'atan min al-ansar, ada seorang perempuan daripada golongan al-ansar. Qalat lin-nabi, dia tanya Rasulullah SAW. Dia orang perempuan zaman Rasulullah ni, dia tak malu, dia boleh tanya benda-benda privasi pun dia tanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa aghtasilu minal haidi? Aku nak basuh macam mana haid ni, darah haid yang ada. Qala, kata Rasulullah, khuzi firsatan mumassakatan. Kamu ambil satu firsah. Firsah ni qit'ata qutnin, satu kapas, satu gumpal, satu ketul kapas, yang kapas tu mumassakatan, dan kapas itu ini yang diletak padanya mumassakatan al-misk, letak bauan. Ada sedikit bauan pada kapas tu sebab nak basuh kesan haid ini. Kesan haid ni dia ada bau. Jadi bila ambil kapas, basuh kapas tu letak dengan sedikit bauan, perfume, mumassakah, maka dia boleh menghilangkan bau haid, kesan haid. Jadi kata Rasulullah, khuzi firsatan mumassakatan, kamu ambil satu ketul kapas, kemudian diletak air bau, fatawadda'i biha. Fatawadda'i biha, kamu basuh dengannya. Jadi bukan fatawadda'i biha ambil wudu. Fatawadda'i biha ni kamu basuh dengan kapas berkenaan kesan-kesan haid. Ini bagi orang perempuan yang telah pun suci daripada haid, ada kesan-kesan apa semua tu, dia nak basuh tu, cara begitu cara. Salasan. Jadi Nabi sebut tu salasan di huraian dalam hadis ini, salasan itu ialah berkait dengan qala. Jadi Rasul sebut tu 3 kali. Summa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam istahya. Nabi ni seorang yang pemalu. Istahya, rasa malu sebab dia ajar benda kepada orang perempuan yang ramai-ramai begitu. Dia rasa sifat Rasulullah SAW yang sifatnya sangat pemalu, sangat lembut orangnya, pemalu. Fa'arada biwajhihi, maka dia berpaling daripada mukanya daripada perempuan berkenaan. Ini sifat Rasulullah. Walaupun itu ajaran yang wajib Rasulullah sampaikan, tapi ada masanya sifat malu tu zahir daripada tindak tanduk perangai Rasulullah SAW. Jadi bila sebut begitu, sebab berkait dengan bahagian peribadi orang perempuan, bahagian perawat orang perempuan, jadi rasa malu, Rasulullah paling mukanya. Au qala tawadda'i biha, ataupun ini syak daripada perawi, tawadda'i biha. Tadi dia sebut tawadda'i biha salasan, ataupun ada syak, ada ragu daripada perawi, au qala tawadda'i biha, ataupun disebut situ tidak sebut salasan tapi sebut tawadda'i biha. Itu maksud tawadda'i biha, au qala tawadda'i biha. Fa akhadtuha, maka Aisyah, oleh kerana Rasulullah dah paling daripada perempuan itu, dan perempuan itu masih tak apa nak faham, dan Rasulullah pun cerita setakat tu je. Fa akhadtuha fajazabtuha fa akhbartuha bima yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku ambil orang perempuan itu, panggil orang perempuan itu, fajazabtuha, aku tarik orang perempuan itu, fa akhbartuha, lalu aku cerita kepada